Okay, hi guys. Okay, so let's continue to 5.2 trigonometric functions. Okay, so first thing first, when you say functions, remember function mesti balance kiri dengan kanan. Okay, first thing, trigonometric ratios by unit circle. Sebelum saya go through unit circle ni, kita recap dulu boleh? Tengok pada bubble yang hijau ni. Okay, so recap dekat sekolah dulu awak ada belajar betul. When you have a right angle triangles, mean degree dia kat sini adalah 90 degree. So awak diberi angle kat sini, contohnya theta. Awak nak cari angle theta. So macam mana awak nak cari angle theta? Kalau awak diberi right angle triangle 90 degree. So cara dia ingat lagi tak? Kalau kita nak cari sin theta, kita akan dapat berapa sini? Sin theta, this is opposite angle, this is adjacent, this is hypotenuse. So length yang opposite dengan dia kita denote sebagai O. Length yang adjacent atau sebelah dengan theta ni kita panggil sebagai A. Dan this is hypotenuse lah. Ingat lagi segitiga kan. So kalau awak nak cari sin theta, contohnya sini sin theta. So sin means soh. Ingat lagi tak? Soh. So soh adalah opposite dengan hypotenuse. So opposite kita adalah O over H hypotenuse. OH. Okay. So kalau saya nak cari cos theta, this one cos theta. Cos adalah, okay, kita padam tengah ni. So kita ambil ni. Cos adalah cah. Jadi adjacent over hypotenuse. So adjacent over hypotenuse. Apa length adjacent, itulah awak tulis dekat A. Apa yang length hypotenuse, itu awak tulis dekat H kat bawah ni. So seterusnya, kalau saya nak cari tan theta, saya nak cari angle tan theta. So saya akan guna TOA. TOA means opposite over adjacent. Mana opposite? Opposite sini dengan adjacent. So length pada opposite kita akan letak kat atas, length pada adjacent kita akan letak kat bawah. So ingat sokah TOA. So this is the recap. Okay, when we go to trigonometric function, kita akan, this is just a triangle. Ini hanya segitiga. Okay, bila awak pergi pada function, dia akan apply pada paksi X dengan Y. Betul? Okay, so circle. Macam mana bentuk circle? Bentuk circle adalah bulat. So kita akan lukis paksi X, paksi Y. This is origin. And then kita akan lukis circle. Tapi syarat dia, bila kita kata unit, means dekat sini adalah, dekat paksi X, saya ambil ni purple. Okay, pada paksi X, origin ni daripada 0 to X is 1. And then from 0 to line kat sini adalah 1. 0 to here also 1. This one also 1. Okay, jarak dia. Okay, distance dia. So mesti satu unit daripada kosong. Okay, so ikutkan ni adalah negatif kan. So kita guna distance, jarak dia. Okay, so 1, 1, 1, 1. Unit circle, tu maksud dia. So kalau kita nak apply yang kita recap ni kan, okay, yang triangle ni, macam mana caranya saya nak apply triangle ni dalam unit circle ni. Okay, so kita hanya lukis triangle kan, mudah. So macam mana cara lukis triangle? So kita tarik daripada origin ke line di circumference of the circle. This is circumference, betul? And then turun ke sini. Alamak, dia tak right angle pula. Okay, assume lah dia turun ni, dia akan jadi right angle. Macam ni Saya punya circle bukan unit circle. Okay, bukan tangan kan. Okay, so akan dapat circle begini. Macam tu. So sini adalah right angle. Jadi ini adalah kita punya terminal side. This is our initial side. So ini adalah theta. Betul. Gambar rajah sama dengan yang triangle orange ni. Cuma bayangkan dia right angle lah. Okay. So kalau saya nak cari angle sin theta bagi rajah ni, macam mana? So apa yang kita tahu adalah, okay, saya punya gambar ni tak tepat lah. Saya padam sekejap. Saya padam. Allah, terpadam semua. Kita padam semua. Kita buat balik. Okay. So contohnya kita ada paksi Y and then paksi
X, Y. Okay, unit circle bermaksud contohnya saya ada satu circle. Saya lukis triangle dululah. Okay, so that dia akan jadi right angle triangle. Okay, unit circle dia akan macam ni. Macam ni lebih kurang Dia akan macam ni. And then pusing. Anggaplah ni unit circle. Okay. Saya punya sketch ni hand drawing. So macam ni lah. Okay, so sini jarak dia adalah 1. Sini adalah 1. Okay. So ini adalah point kita. Ini adalah point kita. Daripada origin ke circumference dia. So apa point kita kat sini? Point kita ini adalah kalau Cartesian plane. Ini adalah value X. Betul. X1 contoh saya beri Y1. Kenapa ni koordinat lah? Kita ada paksi XY kan? So X1, Y1. Okay. So X1 ni untuk yang mana? Untuk line kita yang kat bawah ni. So ini adalah X1. Okay. So ini adalah X1. Y1 kita mana? Jarak X adalah daripada 0 ke kanan kan? So ini adalah X1 kita. Y1 kita adalah yang ini, Y1. Okay. So hypotenuse kita letaklah sebagai R. Boleh? Okay. So sekarang ni dia ada berbeza sikit dari segi graphically lah. Okay. Dari segi sketchingnya, kalau dulu kita simple, sekarang kita ada X1, Y1 sebab kita main dengan paksi. Tapi still sama, yang ni adalah panjang bagi, adjacent ni adalah panjang bagi X1, opposite ni adalah Y1. Okay, angle dia yang mana? Angle dia adalah dekat sini. Okay, so this is theta, terlebih pula. Okay. Allah, terpadam. Okay, tak apa. So yang ni pandai Okay, daripada sini sampai sini je. Okay, so triangle dia theta. Boleh? Okay, so kalau ni tadi kita pakai soh. Kalau sin theta sini, sin theta, soh maksudnya opposite over hypotenuse. So dia akan jadi apa sini? Y1 over R. So kalau cos theta, cos cah A X1 over H. H kita adalah R. Okay, so toa kita, opposite kita adalah Y1. So Y1 over adjacent kita adalah X1. Okay, so itu adalah dia punya representation trigonometric ratios by unit circle. Dia ada banyak application dia, tapi itu belajar nantilah. Okay, so what if kalau kita ada negatif pula? Ni kenapa angle negatif? Ingat, angle positif kalau daripada initial side ke terminal, dia counterclockwise, lawan jam angle dia. So ni lawan jam, betul. So kalau negatif dalam ni, tengok sin negatif theta, cos negatif theta, tan negatif theta, bermaksud kita ada satu point daripada origin, kita tarik line tu ke sini. Okay, and then saya tarik turun bawah ke initial side. So this is 90 degree. Angle saya inilah. Okay, so angle saya akan jadi negatif theta. So ini adalah negatif theta dia sebab dia ikut arah jam. Okay, so sama juga label je, saya warna purple lah. Label je, ini unit 1, ini pun unit 1. So ini adalah kita punya X1. This is X1. This is negative Y1. Okay, jadi point kita kat sini adalah X still positive kan, sini adalah X still positive, Y dia jadi negatif, betul? Negative Y1. Okay, this is our R. Like usual lah, hypotenuse select sebagai R. So kalau sin negatif theta, sin, jadi soh O H, betul? O over H. Kalau cos cah A, H. Kalau tan toa, O A. So cara nak kira dia, kita tengok pada graf ni. So negatif theta, so soh opposite kita adalah negatif Y1 over
H kita adalah R. So ini sama juga dengan negatif Y1 over R. Betul. Okay, Y1 over R samaan juga dengan, kalau awak tengok sini, Y1 over R adalah sin theta. Y1 over R adalah sin theta. So awak boleh ganti, dia jadi sama dengan negatif sin theta. Okay, so kalau cos negatif theta, AH kita adalah adjacent kita X1 over R. Sama juga dengan yang tadi kita kira tu, X1 over R. Sama dengan sini, X1 over R adalah cos, jadi dia positif saja. Ini tadi saya bracketkan okay, so ni still cos theta sama cos negatif theta sama dengan cos theta. So this one tan negatif theta, tan toa. Opposite kita adalah negatif Y1 over R, adjacent X1. So persamaan negatif, this is bracket sebab kita ada negatif kan. Y1 over X1, tengok balik, Y1 over X1 adalah positif tan. So negatif, tan negatif theta equals to negatif tan theta. So this is the basic. This is the negative one, negative angle. This is the positive angle. Boleh Okay. So next we go to trigonometric ratios of special angle. Okay, apa maksudnya special angle? Okay, macam awak tahu, kita akan ada dua jenis basic angle. Okay, special angle ni 30, 45 dengan 60. So 30 dengan 60 ni pada triangle yang sama, 45 je pada triangle yang lain. Okay, so kita tengok pada 30, case 30 dengan 60. Okay, special angle, contohnya saya ada 90 degree. Total angle dalam, ingat total angle dalam triangle adalah 180. So 180 minus this is right angle, betul? Right angle adalah 90 degree. Okay, so akan ada baki sama dengan 90 degree lagi. Okay, so kalau 30 dengan 60 dia bahagi macam mana? So 90 ni dia akan pecah kepada, this is 30, this is 60 degree, this is 30 degree. Okay, saya tukar balik dah. Sebab sini adalah 30 kan. So sini adalah 30 degree, ini adalah 60 degree. Ini adalah 60 degree, 30 degree. Dia sebenarnya benda yang sama, cuma saya switch je angle dia nak bagi awak nampak. Okay, so kita dah dapat ini adalah basic angle dia. Dia mesti ada 90 degree kat sini. So 60 30 atau 30 60, benda yang sama. So sin 30, sin 30. Okay, kalau awak diberi right angle triangle 60 30, awak terus ingat dia punya angle kat sini adalah 1, sini adalah set 3, hypotenuse dia adalah 2. Macam mana saya boleh dapat hypotenuse dia adalah 2? Kat sini saya boleh dapat guna formula hypotenuse. Okay, square root 1 square plus 3 square. So saya akan dapat square root 1 plus 3 equals to square root 4 equals to 2. Okay, Pythagoras theorem punya formula. Okay, so kalau 60-30 ni awak ambil gitu je. Okay, so yang ni, kalau ini 60-30 macam ni graf dia. So kalau yang ini awak kena terbalikkan lah. Okay, so yang ini saya tak nak guna lah, saya tak nak letak, takut awak confuse. Kita guna juga benda yang sama, satu je jenis graf. Okay, so sini adalah 60-30 juga. Okay, so sama juga 1 set 3 2. Okay, so sin 30 degree. So sini sin 30, sin adalah soh. Soh means OH. OH opposite kita. Opposite kita adalah 1, H kita adalah set 3. Ni jawapan dia. So cos cah AH, cah A over H. Adjacent kita adalah, ni adjacent kita apa? Set 3. Sorry, saya tersalah ni. Hypotenuse saya adalah apa ni? Dah confused dah. Okay, ni opposite saya adalah 1, hypotenuse saya adalah 2. So 1 over 2. Okay, so this one adjacent saya adalah set 3 over hypotenuse saya 2. Okay, toa.
So TOA, to opposite 1 TOA 1 over adjacent adalah sec 3. Okay, sama juga kelas sin 60. Ni lagi nampak. So O H sec 3 over 2. Kalau cos cah is 1 A over H kan. So 1 over cah H hypotenuse 2. TOA opposite adalah sec 3, adjacent adalah 1, which is equal to sec 3. So ini tak payah hafal, tengok, lukis saja graf ni, lukis saja satu graf ni, and then you boleh keluarkan segala info guna sohkah TOA ni. Okay, so next we go to angle, special angle 45 degree. So kalau kita diberi angle 90 degree, so kalau 45 degree, sini pun 45 degree. Okay, this is 90 degree. Tak payah tulis. Kalau buat kotak macam ni tu bermaksud dia adalah 90 degree angle. Okay, so sin 45. So sin 45 adalah soh, means soh. So opposite. Okay, macam mana kita tahu angle ni? Kalau 45 ingat 1 sec 2. Senang je. Okay, right angle terus dia punya length dia 1 sec 2. So soh opposite hypotenuse 1 over sec 2. Cos 45 cah A adjacent saya adalah 1 over hypotenuse sec 2. Tan saya TOA 1 per 1 sama dengan 1. So this is the special angle. Okay, for 30 degree, 45 degree and 60 degree. Okay, next. Trigonometric ratios angle between 0 and 36 degree. 360 degree. Okay, macam yang awak tahu, kita kalau between 0 and 360 degree, angle kita berapa? Ni 0 degree, ini adalah 360 degree. Complete cycle. Start dari 0, habis pusing 360. Kalau sini berapa degree kita? 90 degree. This is 180 degree. This is 270 degree. Okay. So, bila awak, tolong fokus So, ini kat sini kita belajar tentang kuadran. Okay. What is kuadran? Kuadran ni penting bila kita nak solve. So, ingat ini adalah kuadran yang pertama, kuadran yang kedua, kuadran yang ketiga. Sekejap, saya tulis sini. Baik. Kuadran yang ketiga, kuadran yang keempat. Okay. So, first thing first. Apakah alpha ni? Alpha ni adalah basic angle. Contohnya saya ada, daripada sini saya tarik ke circumference ni. So, ini adalah alpha saya. Sama juga kalau pada bawah, tarik daripada point tengah ni ke circumference. This is alpha. So, daripada sini tarik ke sini, ini adalah alpha. Daripada tengah ke kuadran ketiga, ini adalah alpha. Alpha dia mesti dekat line tengah ni hingga ke terminal side dia. So, ini awak ada 4 jenis terminal side. Saya bagi general Okay, so first thing, kalau untuk first quadrant, tolong salin Okay, untuk first quadrant, theta saya sama dengan alpha. Okay, kalau untuk second quadrant, theta saya sama dengan 180 minus alpha. Okay, kalau untuk third quadrant, theta saya sama dengan 180 degree plus alpha. Kalau fourth quadrant, theta saya sama dengan 360 degree minus alpha. Okay, theta ni adalah angle, real angle yang kita nak cari. Alpha ni adalah kita punya basic angle here. Angle between terminal side dengan x-axis. Okay, so tolong ingat tu. And then another thing, another important thing, saya highlight guna warna hijau. Okay, saya tukarlah macam ada warna orange, warna purple. Okay, so kuadran ni dia ada jenis-jenis yang positif dan angle yang positif dan negatif. Okay, so cara nak ingat, awak ingat ni saja. Untuk first quadrant,
all positive. Second quadrant, sign sahaja yang positif. Untuk third quadrant, tangent sahaja yang positif. Okay, so untuk fourth quadrant, cosine sahaja yang positif. So macam mana nak ingat? Cara nak ingat dia senang. Awak berguna ni, add sugar to coffee. Okay, add sugar to coffee. Add sugar to coffee. Ambil depan dia. Okay, itu adalah angle bagi positif. Angle lah bagi sin cos dengan theta. Selain daripada tu, value dia akan jadi negatif. Okay, so itu adalah trigonometric ratio angle between 0 and 360 degree. Okay, ni kita akan go through lagi, nanti kita akan guna untuk solve. Okay, so sekarang saya hanya bagi briefly. Awak kena tahu alpha tu apa. Alpha adalah basic angle, and then region mana yang sin positif. So region kedua, second quadrant. So region quadrant mana yang tangent je positif, third quadrant. Okay, quadrant mana yang sin negatif. So kalau positif dekat kuadran kedua, sin negatif dekat mana? Sin negatif dekat kuadran ketiga dengan kuadran keempat. Sebab sini mesti semua positif, ingat. So situ awak nak bermain mana satu yang positif negatif, menggunakan ASTC ni, add sugar to coffee. And then ini pun penting. Okay, saya buat warna hijau. Ni penting, tolong kotakkan. Okay, untuk kuadran yang pertama, alpha equals to theta. Theta equals to 183 minus alpha. This is for quadrant 2. Quadrant 3, theta equals to 180 plus alpha. Quadrant 4, theta equals to 360 minus alpha. Nanti kita tengok example next class. Okay, so next kita pergi pada define tan, secant, cosecant, tangent, cosangent into cos and sin theta, including complementary. Kita pergi pada in the first part ni, in the first part dia. Okay, so awak mesti ingat, bukan ingat, awak kena faham lah basically. So kalau tan, awak boleh juga tulis dia sebagai sin over cos. Okay, saya ingat je, kalau tan ni saya tahu dosa kat atas, sin, hanya sin kan, tapi kita panggil sin, sin over cos. Kalau cot, dia akan jadi 1 over tan theta. Cosecant theta, cosecant tengok, kalau ni C kat depan, cara saya nak ingatlah sampai sekarang kan. So kalau C kat depan, saya mesti 1 over, terbalik daripada dia, sin theta. So kalau sini secant, S kat depan, 1 over cos theta. Senang je, tak perlu hafal. Awak hanya faham kalau C kat depan, dia jadi sin kat bawah, S kat depan, C kat bawah. Cot ni kenalah 1 over tan. Tan ni wajiblah sin over cos. Okay, so we go to complementary angle. Complementary angle ni bermaksud, contohnya kita ada macam tadi, opposite, adjacent dengan hypotenuse. So ni theta kita, tapi kita punya angle kat sini apa? Okay, kita ada 90 degree, bermaksud 180 degree. Kita akan minus dengan apa? Minus dengan 90 degree, minus dengan theta. So kita dapat berapa kat sini? 180 minus 90, kita dapat 90 degree minus theta. So complementary angle dekat sini, angle kat sini sebenarnya adalah yang ini, 90 degree minus theta. Okay, saya lukis balik dia punya triangle. Okay, Allah, dahsyat triangle-nya. Okay, proper right angle. So this is theta, this is 90 minus theta. Okay, inilah complementary angle dia. So kalau sin theta, kalau ini adalah sin theta, dia akan terus jadi cos. Okay, lawan dia sin, cos. Salin je 90 degree minus theta. Yang inilah. So kalau cos theta, kita akan sama juga dengan sin 90 degree minus theta. So kalau tan theta, terus tukar jadi sin, awak tukar daripada bracket saja. Yang theta ni awak tukar kepada bracket 90 minus theta. Ini adalah definition dia betul. Cos over sin dia lebih macam bagi tan.
So tan equals to cos 90 over cos 90 degree minus theta over sin 90 degree minus theta, or tan juga kita boleh tukar dia kepada cot. Okay, cot 90 degree minus theta. So cot theta equals to tangent 90 degree minus theta. Secant theta equals to cosecant theta 90 degree minus theta. Cosecant sama dengan secant 90 degree minus theta. Awak hanya perhatikan dia punya vice versa dia. Kalau complementary cosecant jadi sama dengan secant. And then angle tu awak 90 degree minus theta. So this is complementary angle. Tak perlu hafal, hanya faham. Kita tengok example pertama. Okay, example 2. By using complementary angle, find sin 55. Kita tahu complementary angle adalah 90 minus theta. So, kita terus jawab sin theta. Sin theta mana? Yang ni kan? So, sin theta sama dengan cos. So, awak akan jawab sini cos 90 degree minus 55. So, awak dapat berapa? Cos 35 degree. This is complementary angle dia. Okay, so kalau saya ada secant 35, secant lawan dia adalah cosecant. So cosecant 90 degree minus theta kita adalah 35 minus 35. So saya dapat cosecant 90 minus 35 is 55 degree. This is theta, sin theta, secant theta. Tengok pada example. Okay, so senang je. Homework tolong buat CDE. Saya nak awak cuba guna complementary angle. And then number 2. Okay, yang ni senang lagi. Okay, dia bagi direct. Kalau dia bagi pecahan, macam mana? By using complementary angle, evaluate the following. Tan 65 over cot 25 degree. Okay, first thing first, awak kena bagi angle dia sama dulu. Okay, maksudnya 65 ni kita tahu 65 adalah hasil daripada sorry, belum tukar. Okay, 65 ni kita tukarkan dia 65 degree tambah 25 sama dengan 90. Kita tamat angle atas dengan bawah, kita akan dapat 65 plus 25 sama dengan 90 degree. So 65 degree equals to 90 degree minus 25 degree. So angle ni yang kita akan substitute. So dia akan jadi tan 90 degree minus 25 degree over cot 25 degree. Okay, so kita tengok tan 90 minus 25. Tan 90 minus 25. 25 adalah kita punya theta. So cot dia akan jadi cot theta. So dia akan jadi, sini akan jadi cot 25 over 20 cot 25. So cot 25 over cot 25 equals to 1. Yang ini saya ambil daripada properties tadi tu. Sorry. Okay, saya ambil daripada cot theta equals to tan tangent 90 degree minus theta. Saya ambil daripada ni, cuma vice versa lah. Okay, so next, kalau saya ada cos 37 over sin 53. So how to change? Benda yang sama juga. Awak kena tahu 37 plus 53 equals to 90. So 37 equals to 90 degree minus 53 degree. Ini yang kita kena substitute. Okay, so saya akan dapat sama dengan cos 37 adalah 90 degree minus 53 degree over sin, jangan tukar, salin balik, 53 degree. So guna dia punya complementary angle, sin theta sama dengan cos 90 degree minus theta. So kita akan dapat sin theta,
So kita akan dapat sin berapa? Kita akan dapat sin theta kita 53, sin 53 degree over sin 53 degree equals to 1. Okay, sama tangan bawah. Boleh Okay, just tambah je dua value ni sama dengan 0. Jadikan 37 ni sebagai subjek. Substitute belah kanan ni dalam kita punya equation. And then guna complementary angle. Selesai. So this is your homework. Okay, tolong buat homework ni. Nanti saya nak buat submit Kalau tak faham boleh WhatsApp. So CDE ni tolong selesaikan. Untuk D hint dia 1 degree sama dengan 60 prime ni. Minit, dia panggil minit. Okay. So yang ni tak sampai 1 degree sebab tu dia 17. Ni awak anggap dia sebagai nombor biasa. Awak settlekan yang degree saja. Yang minit belakang ni awak biarkan je. Okay. Boleh? Okay. So that's all for today. Thank you.